يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين والمسلمات يا لطيف ألطف بي في تيسير كن لأسير عليك يسير اللهم إني أسألك يسير في الدنيا والآخرة يا لطيف ألطف بي في تيسير كن لأسير عليك يسير اللهم إني أسألك يسير يا لطيف ألطف بي في تيسير كن لأسير عليك يسير اللهم إني أسألك يسير والآخرة يا لطيف ألطف بي في تيسير كن لأسير عليك يسير اللهم إني أسألك يسرا في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لي السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati lagi dikasihi sahibul fadilah pengurusi masjid, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kali marilah sama-sama kita merafakkan syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala dengan anugerah pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala pada kita. Pada malam yang barakah dapat sama-sama kita sambung pengajian kitab Tajul Arus, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika engkau dapat akan perbuat engkau pada hari itu maksiat dan dosa, maka hendaklah engkau celakan dan hinakan nafsu engkau itu atas memperbuat yang demikian itu, dan astaghfirullah dan taubat engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Situ. 7 baris daripada atas bagi siapa yang ada kitab. Jadi yang dahulunya sudah kita memahami, kita tafakur sepanjang masa umur kita, yakni sepanjang masa umur yang engkau hidup padanya itu, kita tafakur, kita dapati perbuatan kita itu taat, amal kebajikan, disuruh kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
atas perbuat taat dan ibadah itu, mensyukuri di atas perbuatan taat itu sudah kita bahas. Jadi sambungan pada malam ini, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika engkau dapat akan perbuat engkau pada hari itu maksiat. Kita tafakur, kita dapati perbuatan yang kita buat, iaitulah perbuatan maksiat dan dosa, perbuatan dosa yang dibilang sebagai dosa. Ini sama ada dosa kecil atau dosa besar. Maksiat perkara yang Allah larang, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kita tafakur di malam hari, kemudian kita dapati kita mengerjakan dosa. Kita berfikir, kita dapati perbuatan kita itu iaitulah perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Jadi apa yang perlu kita buat selepas daripada kita tafakur, kita dapati perbuatan maksiat dan dosa itu, maka hendaklah engkau celakan, maka hendaklah, yakni wajiblah, hendaklah engkau celakan dan hinakan nafsu engkau itu. Hinakan nafsu engkau, iaitu diri kita. Kita celakan, kita hinakan diri kita ini dengan maksud kita merasa satu kerugian, merasa satu kebodohan, merasa jahat. Atas memperbuat yang demikian itu, yang demikian itu maksiat, yang demikian itu dosa. Kerana apa kita hinakan diri kita, kita celakan diri kita, kita rasa rugi, kita rasa bodohnya diri kita ini, kita rasa jahatnya diri kita ini, kerana kita telah menyalahgunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perbuat maksiat itu. Disuruh kita rasa hinanya diri, disuruh kita rasa celanya diri. Hinanya diri kita ni yang mengerjakan maksiat ni. Rasa lagu tu. Apabila kita tafakur, kita dapati perbuatan maksiat, perbuatan dosa kita lakukan. Ini jalan orang salik memohon keampunan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa hina diri, rasa jahatnya diri, rasa celanya diri, oleh kerana diri kita mengerjakan perbuatan maksiat, mengerjakan perbuatan dosa. Dan astaghfirullah, yakni minta ampun engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita merasa kehinaannya diri, kita merasa kerugiannya diri oleh kerana diri mengerjakan perbuatan maksiat, mengerjakan perbuatan dosa. Kemudian kita pun minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghafir li dunubi, masalan, ya Allah ampuni dosa aku. Atau kita baca istighfar kabir, baca istighfar kabir, minta supaya Allah ampun dosa, Allah ampun daripada dosa maksiat yang kita kerjakan tadi. Dan taubat engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pun
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh hati minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa disuruh kita ini bertaubat kepada Allah? Kerana orang yang taubat daripada dosanya dosa orang dengan syaratnya syarat taubat. Jadi mesti kita minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cukup segala syaratnya syarat taubat. Jadi syarat-syarat taubat mesti kita laksanakan. Bagaimana dosa kita yang berhubung dengan Allah semata, bagaimana dosa kita yang berhubung dengan hak anak Adam, itu mesti diselesaikan. Jadi kena taubat dengan cukup syarat. Jangan sekadar kita minta ampun akan Allah tetapi tiada bertaubat dengan mencukupi segala syaratnya. Itu tiada memadai. Apatah lagi dosa-dosa besar. Itu mesti kita bertaubat kepada Allah dengan cukup segala syaratnya, syarat taubat. Diterima taubatnya taubat seseorang. Jadi apabila kita ini bertaubat kepada Allah dengan cukup segala syarat taubat, Allah menerima akan taubat kita. At-taibu minad dambi kaman la dambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa sama orang yang tidak berdosa. Asalkan kita minta ampun, sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dengan cukup segala syarat taubat, Allah menerima taubat, maka seperti orang yang tiada mengerjakan dosa, seperti orang baru lahir yang bersih daripada dosanya. Itu penting sangat-sangat kita ini tafakkur, kemudian minta ampun kepada Allah di atas dosa maksiat yang kita kerjakan. Diterima taubatnya taubat seorang. Jadi apabila taubatnya itu diterima oleh Allah, bandingan seperti tiada dosa atasnya atas orang yang bertaubat kepada Allah dengan cukup segala syarat tadi. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya, taubatnya itu cukup segala syarat, Allah menerima taubatnya, maka orang itu seperti tiada dosa atasnya. Ini penting sangat ni, penting sangat ni. Paling tak ada sekurang-kurang dah kita istighfar kabir masalah seperti yang ada ditulis dalam Tariqah Ahmadiyah itu, sekali sebelum subuh tu, itu waktu yang sangat afdal. Jadi orang yang berbuat maksiat itu yang paling bermanfaat bagi dirinya, bagi diri orang yang mengerjakan maksiat, yang paling baik bagi dirinya, diri orang yang mengerjakan maksiat menghadap Allah, menghinakan dirinya, itu yang paling bagus berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain, berbanding dengan sembahyang sunat, berbanding dengan membaca Quran. Yang paling bagus bagi orang yang mengerjakan maksiat ini menghinakan diri, rasa kehinaannya diri, merasakan kehinaannya diri, kerugiannya diri kerana berbuat maksiat tadi. Itu ibadah yang paling bagus, yang paling bermanfaat bagi orang yang mengerjakan maksiat, orang yang mengerjakan dosa. Itu. Jadi kita ni memang tak lepas daripada dosa. Apatah lagi zaman kita sekarang, zaman fitnah,
Satu masa yang sangat sulit, yang sangat susah untuk lari daripada dosa, daripada maksiat. Banyak sangat dosa yang berhubung dengan Allah, yang berhubung dengan hak anak Adam itu. Jadi mesti setiap hari kita kena minta ampun, setiap hari kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat dosa itu, amalan yang paling bagus untuk dirinya dilakukan adalah iaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang paling bagus, yang paling baik bagi orang yang mengerjakan dosa, bagi orang yang mengerjakan maksiat. Itu Allah maafkan dia. Kemudian kita sudah bertaubat kepada Allah dengan cukup segala syarat-syarat taubat. Adakah diterima taubat kita itu? Para ulama bersalahan atas beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat Abu Hasan Al-Ash'ari, diterimakan taubat dengan dalil qat'i, bukan dalil zanni. Dalil qat'i, dalil yang kuat. Dalil firman Allah Ta'ala, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubah an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Surah Asy-Syura. Dan dialah Allah Tuhan yang menerima taubat daripada hamba-hambanya yang bertaubat. Allah itu terima serta memaafkan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Allah maaf kejahatan yang kita buat, asalkan kita taubat, asalkan kita ini sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia Allah mengetahui apa yang kamu semua kerjakan. Ini dalil qat'i. Kata Allah menerima taubat. Ini pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Imam Al-Haramain, pendapat Al-Qadi dan juga Abu Bakar Al-Baqilani. Diterimakan taubat itu dengan dalil zanni. Dengan dalil zanni. Yang tadi dalil qat'i. Pada masalah Allah menerima. Itu. Yang penting taubatnya itu cukup syarat. Yang dikhilaf oleh ulama, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mengatakan ini dalilnya dalil qat'i. Al-Qadi mengatakan ini dalil zanni. Nah, itu. Kerana apa? Kerana ihtimal makna ayat yang sama. Ayat yang sama. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Ayat yang sama. Allah itu menerimakan taubat jika ia Allah menghendakikannya. Kalau Tuhan kehendak terima, maka Tuhan terima taubat. Itu. Ini dalil zanni. Yang pentingnya apabila kita mengerjakan dosa, mengerjakan maksiat, mesti kita kena minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menangguh lagi. Tetapi orang yang panjang angan-angan akan menangguh minta ampun, akan menangguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa umur masih banyak ni. Rasa aku baru 40 tahun, orang tu 90 tak mati lagi. Aku baru 40. Jadi panjang lagi ni. Aku baru 50. Orang tu 100 tahun belum mati. Itu orang yang panjang angan-angan menangguh taubat, menambahkan dosa. Orang yang dekat dengan akhirat sudah tentu
beliau minta ampun dengan segera, bertaubat kepada Allah dengan segera. Itu. Jadi kena tafakkur. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, maka bahawasanya orang yang berbuat maksiat dan dosa tiada adalah tempat duduknya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala manfaat bagi engkau daripada tempat duduk mencelakan dan menghinakan padanya pada tempat itu nafsu engkau. Jadi maksudnya di sini orang yang berbuat maksiat, orang yang mengerjakan dosa yang paling bermanfaat bagi dirinya dilakukan iaitulah menghinakan diri, mencelakan diri, menghadap Allah minta ampun, bertaubat. Itu yang paling bermanfaat. Berbanding dengan ibadah yang lain, berbanding dengan sedekah, berbanding dengan baca Quran, berbanding dengan zikir, yang paling bagus bagi dirinya dilakukan apabila jatuh mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, iaitu menghadap Allah, mencelakan diri, menghinakan diri. Itu yang paling manfaat. Nah, itu yang paling bagus. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan tetapi tiada mencelakan engkau dan menghinakan engkau akan dia akan nafsu engkau, akan diri engkau yang mengerjakan maksiat tadi. Kita mengerjakan dosa, mengerjakan maksiat, tiada merasa kehinaannya diri, tiada merasa kecelaannya diri. Nah, padahal engkau tertawa, seronok, tidak menyesal, tidak insaf, tanpa ada penyesalan, gembira pula. Mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, tiada merasa hinanya diri, tiada merasa celanya diri, padahal tertawa, bergembira dan suka hati. Tiada ada rasa masalah, suka dalam hati, gembira. Kerana yang demikian itu, seperti memperbuat engkau dosa yang lainnya pula. Jadi kerana yang demikian itu kita mengerjakan dosa, kita mengerjakan maksiat, tiada merasa kehinaannya diri, tiada merasa kerugiannya diri, tiada merasa hinanya diri kerana menyalahguna nikmat Allah, mengerjakan maksiat itu. Tak kala begitu kita tertawa gembira di atas maksiat yang kita lakukan. Padahal orang yang mengerjakan maksiat ini, yang patut bagi dirinya merasa hinanya diri, merasa celanya diri, tetapi tiada merasa celah, tiada merasa hinanya diri. Kerana yang demikian itu mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, tiada merasa hina diri, tiada merasa celah diri, seperti seolah-olah memperbuat engkau dosa yang lainnya pula. Itu menambahkan dosa. Itu menambahkan dosa. Kita mengerjakan dosa tiada merasa hinanya diri, tiada merasa celanya diri,
itu menambahkan dosa. Orang yang mengerjakan dosa tiada langsung bertaubat kepada Allah, itu menambahkan dosa yang lain pula. Itu. Yang sepatutnya mengerjakan dosa merasa hinanya diri, merasa celanya diri, tetapi ini tidak. Suka pula dalam hati, bergembira pula. Orang itu menambahkan dosa yang lain pula. Jadi kita mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, itu mesti bertaubat kepada Allah. Tiada bertaubat, itu menambahkan dosa yang lain. Sebab itulah kita malah kita jadi rasa segan hendak berzikir, hendak mengerjakan ibadat. Kerana apa? Tangga yang pertama belum kita selesaikan. Tangga yang pertama ini belum kita luluskan. Bahkan taubat ini pokok humbi daripada amal syariat. Itu mesti, bahkan wajib fardu ain belajar tentang taubat. Itu. Maka hendaklah engkau celakan dia akan diri engkau yang mengerjakan maksiat tadi, merasa kecelaannya diri, dan engkau bersungguh-sungguh. Baca sungguh-sungguh, Singgagaha, cakapan lama ni, jangan duk sanggah pula. Dan engkau bersungguh-sungguh, yakni engkau benar-benar menyesal. Itu maksud bersungguh-sungguh, benar-benar menyesal. Itu rasa celanya diri, rasa menyesal sungguh menyesal. Maksiat yang kita lakukan itu sungguh lagi menzahirkan bagi susah dan duka cita di dalam hati, dan menghinakan diri. Lagi menzahirkan bagi susah. Jadi paling kurang melahirkan masa muka, menyatakan benci terhadap maksiat yang kita lakukan itu. Orang yang duka cita di dalam hatinya, pasti orang itu rasa menyesal. Pasti orang itu susah hatinya. Jadi yang zahir, pada zahir muka ni, paling kurang melahirkan masa muka, menyatakan benci terhadap maksiat. Contohnya, di pagi hari, masalah kita pun tidak bangun sembahyang subuh dengan sengaja. Itu masalahlah. Contoh. Kemudian pukul 9 baru sembahyang subuh. Kita pun bangun qada. Kemudian rasa celanya diri, rasa hinanya diri. Kerana apa? Meninggal sembahyang fardu. Itu maksiat, itu dosa. Kemudian di zahir muka ni, masam itu, menzahirkan masa muka itu, tiada bergembira lagi, tiada sama dengan hari lain. Ayat muka dia tu tak sama. Hari lain manis, hari lain seronok. Tetapi hari ni jatuh maksiat, jatuh mengerjakan dosa, kemudian masa mukanya. Itu orang yang menzahirkan bagi susah dan duka cita di dalam hati.
terhadap maksiat yang beliau kerjakan. Nah, itu. Nih, kita bangun pukul 9 subuh tiada sembahyang, mari makan roti canai. Nah, gembira lagi. Boleh tertawa, boleh sembang lagi. Itu orang yang tidak menzahir bagi susah dan duka cita di dalam hati terhadap maksiat. Nih, orang yang menzahirkan susah dalam hati ini pasti orang itu rasa duka cita hati, susahnya hati sampai ayak muka dia itu nampak lain, tidak sama dengan hari yang lain. Nah, nampak duka cita, nampak susah hati. Kita boleh lihat orang yang susah hati yang muka tidak sama. Nah, itu apabila kita jatuh dalam mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa dan menghinakan diri, paling kurang menampakkan masa muka tadi. Ni paling kurang nampak tidak sama. Seolah-olah bandingan susah hati dan duka cita di dalam hati tadi. Bandingan dia macam mana? Ni. Seperti orang yang mati anak. Bandingan seperti mana? Kita ini ada anak mati. Anak itu pula yang dikasih kepadanya, anak yang paling kita sayang, mati. Susah dan duka citanya. Bagaimana susahnya hati, bagaimana duka citanya hati kita, anak yang paling kita sayang mati. Jadi sudah tentu rasa duka cita hati, sudah tentu rasa susahnya hati. Oleh kerana apa? Anak yang paling kita sayang ini mati. Nah, hilang. Tentu rasa duka cita hati. Jadi kalau kita rasa duka citanya hati begini, rasa susahnya hati begini, seolah-olah anak kita yang paling kita sayang mati, kita rasa duka cita terhadap maksiat tadi tu, ada harapan taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan taubat itu Allah menerima. Nih. Ini sungguh kita taubat ni. Nih, bukan main lagi. Nah, itu. Maka jika engkau perbuatkan yang demikian itu, yang demikian itu yakni celakan diri dan hinakan diri, zahirkan susah hati dan duka cita di dalam hati, menzahirkan masa muka, menyatakan benci terhadap maksiat tadi, nescaya mengganti bagi engkau Allah Ta'ala, mengganti bagi engkau oleh Allah Ta'ala. Allah akan ganti. Ganti apa? Dengan duka cita engkau itu akan kesukaan. Jadi tadi kita rasa duka cita terhadap maksiat yang kita lakukan, terhadap dosa yang kita kerjakan, kita rasa duka citanya hati. Allah akan ganti duka cita engkau itu akan kesukaan, akan kegembiraan. Apa dia? Taat itu benda kesukaan. Allah akan ganti rajin mengerjakan taat. Nah, Allah akan ganti manis dalam mengerjakan ibadah. Itu kesukaan. Jadi rasa rajin, rasa semangat hendak mengerjakan ibadah itu diganti oleh Allah. Orang yang mengerjakan maksiat tetapi hinanya diri, rasa celanya diri, Allah ganti rasa duka cita tadi dengan kesukaan, diganti oleh Allah dengan ketaatan matalan. Nih,
diganti rajin mengerjakan ibadah, rajin zikir, rajin belajar, itu benar taat. Itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena banyak minta ampun, banyak tafakur, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan dengan hina engkau itu kemuliaan. Tadi kita mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, kita rasa hinanya diri. Hinanya diri di atas mengerjakan maksiat ini. Kita merasai begitu, Allah akan ganti dengan kemuliaan. Nescaya mengganti bagi engkau oleh Allah Ta'ala. Dengan hina engkau itu ganti dengan kemuliaan. Allah ganti dengan kemuliaan. Jadi taat itu benda mulia, diikat oleh Allah begitu. Orang yang mengerjakan maksiat, orang itu hina, Allah ikat begitu. Orang yang mengerjakan dosa, orang itu hina di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu hina sebab Tuhan ikat dah. Tuhan ikatkan hina itu dengan maksiat, Tuhan ikatkan taat itu dengan kemuliaan. Jadi kita rasa kehinaannya diri di atas maksiat yang kita kerjakan, maka Allah akan ganti dengan ketaatan. Itu kemuliaan. Rasa hendak bangun mengerjakan ibadah, rasa gelut kepada akhirat, itu diganti oleh Allah. Oleh kerana apa? Kita hinanya diri di atas maksiat yang kita kerjakan tadi. Jadi sebab itulah kita kena minta ampun. Dengan gelap itu cahaya nur. Dia pendek saja kita ni, ibarat dia pendek-pendek. Dengan gelap itu cahaya nur, yakni nescaya mengganti bagi engkau oleh Allah Ta'ala dengan gelap itu cahaya nur. Kita mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, itu kegelapan pada hati. Setelah kita bertaubat kepada Allah, minta ampun sungguh-sungguh tinggi, taubat cukup segala syaratnya, kegelapan hati tadi, kegelapan maksiat tadi diganti oleh Allah. Kegelapan itu hilang, Allah mengganti dengan cahaya, dengan nur. Itu. Jadi semakin hari semakin yakin itu nur. Semakin hari semakin bertambah aman, itu nur. Semakin hari semakin berhadap kepada akhirat, itu nur, diganti oleh Allah. Setelah kita sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting sangat ni. Penting. Dan dengan hijab itu, terbuka daripada hijab. Hijab ni terdinding. Dia bukan ada dinding bata pun. Tetapi seolah-olah terdinding. Itu hijab. Dan dengan hijab itu, jadi apabila kita mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, bila kita buat maksiat dengan Allah, kita tu terhijab dengan Allah. Dosa itulah yang menghijabkan kita dengan Allah. Dosa itu menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hijab? Lupa Tuhan tu. Hijab lah tu, terdinding, tak ingat kat Tuhan. Itu hijab. Tiada hirau lagi perkara haram dikerjakan, itu hijab. Itu hijab.
perkara taat tiada dikerjakan. Itu hijab. Allah perintah ini tiada mahu, yang Allah larang hendak mengerja, itu hijab. Jadi kita mengerjakan dosa, kita ini dihijab oleh Allah, tiada nampak lagi. Tiada nampak lagi kebaikan. Perkara taat tiada nampak lagi. Sebab apa? Dihijab oleh Allah. Dan dengan hijab itu terbuka daripada hijab di dalam akhirat atau dunia, atau terbuka hijab dunia. Jadi terbuka daripada hijab di dalam akhirat. Jadi nampak akhirat itu dekat. Contoh Tuhan bagi nampak hakikat dunia. Itu hijab, itu terbuka hijab dunia. Hijab akhirat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah buka bagi nampak akhirat itu semakin hari semakin dekat. Hati ini nak berhadap kepada akhirat. Itu. Itu panggil hijab akhirat. Tuhan buka. Apabila kita bertaubat kepada Allah, apabila kita merasa kehinaan, merasa kecelaan diri atas maksiat yang kita lakukan, daripada hijab di dalam akhirat, yakni hijab akhirat, Allah buka. Nampak akhirat itu hampir, nampak akhirat itu dekat. Tidak cinta dunia, cinta akhirat. Nampak akhirat itu duduk di depan mata, tidak nampak akhirat itu jauh. Maka dia akan rajin mengerjakan taat, rajin mengerjakan ibadat. Sebab apa? Dia nampak akhirat itu di depan matanya. Tiada nampak jauh lagi akhirat. Itu dibuka hijab akhirat. Atau dunia, atau dibuka hijab dunia. Allah bagi nampak hakikat dunia. Nampak hakikat dunia ini tidak bernilai di sisi Tuhan. Tidak bernilai di sisi Allah, dunia yang tiada membawa keuntungan akhirat. Jadi nampak hakikat dunia. Jadi hatinya itu tiada menjadi hubbud dunia. Bahkan hubbud dunia ra'su kullu khati'ah. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Kasih akan dunia itu panggil ra'su, kepala, bagi tiap-tiap dosa, tiap-tiap kesalahan. Jadi Allah bagi nampak hakikat dunia. Itu orang yang dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan minta ampun, kelebihan bertaubat akan Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada hijab dunia itu karamah. Itu sebahagian daripada hijab dunia. Allah bagi karamah kepadanya. Karamah yang disebut di sini sebagai karamah yang paling besar, iaitulah istiqamah dalam ibadat. Allah bagi kemuliaan, boleh melazimi, boleh sentiasa taat. Itu karamah yang besar. Karamah yang dikehendaki oleh orang tasawuf, oleh ahli sufi. Allah bagi itu hijab, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, hijab dunia. Adapun boleh lipat bumi, jalan tahayyak, yang tu kecil. Yang tu tiada jadi pandangan itu. Itu bukan tujuan itu. Itu bukan tujuan. Kalau kita beramal dengan amalan tariqah,
yang sebenar, kita tujuan hendak dapat karamah jalan tahayat yang tu kecil tu. Nah, yang tu tiada jadi, tiada sampai orang ma'rifah kepada Allah. Ni, tiada sampai. Allah tiada akan buka, tiada akan buka mata hatinya itu. Boleh panggil muraqabahkan Allah, boleh musyahadahkan Allah. Sebab tujuannya itu sudah silap. Ni, bukan tujuan lillah, bukan tujuan kerana Allah. Kerana hendak kemuliaan di sisi makhluk. Nah, itu bukan tujuan. Tujuan kita beramal dengan amalan tariqah itu untuk membersihkan jiwa, itu yang terutamanya. Jadi dosa itu jadi hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Nih, orang yang ahli hijab, bila dia memandang sesuatu, dia nampak sesuatu, nampak makhluk. Itu orang yang ahli hijab. Orang yang ahli syuhud, orang yang hati dia ingat kepada Allah, dia memandang tiap-tiap sesuatu, dia nampak Allah. Pandangan mata hati, nampak kebaikan Allah, nampak kecantikan Allah, nampak kuasa Allah, nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang ahli syuhud ni. Jadi kelebihan minta ampun, kelebihan bertaubat begitu besar. Jadi di sini hendaklah kita sentiasa tafakur, didapati akan perbuatan maksiat dosa, disuruh kita disuruh kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menangguh lagi. Nah itu. Jangan tangguh lagi. Dan hikayah daripada Syekh Makinuddin Al-Asmar rahimahullahu taala. Sikitlah. Dan adalah ia Syekh Makinuddin Al-Asmar rahimahullahu ta'ala daripada Al-Abdal yang 7. Jadi Syekh Makinuddin ini sebahagian daripada wali abdal, termasuk dalam kata wali abdal yang 7. Itu Syekh Makinuddin. Setengah kata ulama 40 lelaki dan 40 perempuan. Adapun yang 7 tu sebagai ketua. Jadi abdal ni gantilah. Yakni setengah daripada wali abdal. Apa maksud wali abdal? Yakni mengganti atas muka bumi manakala mati seorang, dibangkit seorang yang lain pula. Jadi tiada kurang. Sekarang pun ada, tiada kurang. Itu wali abdal yang 7. Disebut dalam pengajian kitab lain, jangan kita menghinakan orang, jangan kita mencelakan orang. Kita tiada tahu orang itu kekasih Allah. Kita tiada tahu orang itu waliullah. Satu yang masyhur, 100 yang tiada masyhur. Satu sahaja yang masyhur, 100 lagi yang tiada masyhur. Kita tiada tahu. Bahkan yang 100 itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan kita mencelakan orang. Jangan kita menghinakan orang. Kita tiada tahu di akhirat nanti beliau hendak memberi syafaat kepada kita. Kita minta syafaat kepadanya, beliau tiada mahu bagi sebab kita mencelanya. Kata orang itu, sebelum aku diangkat menjadi wali, engkau mencelakan aku. Sekarang hendak mendapat syafaat, aku tidak mahu bagi. Nah, bahkan waliullah itu diberi, boleh memberi syafaat. Nah, ini penting. Wali abdal yang 7 itu Syekh Makinuddin.
ataupun disebut dengan kata wali al-budala atau al-abdal, artinya ganti, ialah ibarah daripada 7 orang wali yang kesemuanya mempunyai kelebihan kesempurnaan tetap di dalam musyahadahkan Allah. Tetap mereka itu dalam musyahadahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi musyahadah ni masuk dalam kata amal haqiqah, panggil amal hakikat. Amal hakikat ini ada 3. Yang pertamanya muraqabah, yang keduanya musyahadah, yang ketiganya ma'rifah. Ni ma'rifah khassah itu. Ini. Jadi orang yang muraqabah, orang yang mengitai-ngitai hati kepada Allah, iaitu merasa dirinya dan hatinya sentiasa selalu ditilik oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Itu orang yang muraqabah, orang yang muraqabah. Kemudian yang kedua orang yang musyahadah. Musyahadah ni apabila orang itu merasai dirinya selalu ditilik oleh Allah Ta'ala, siang malam, di bilik, di rumah, di pasar, di pejabat, di mana-mana sahaja sentiasa diperhati oleh Allah, maka orang ini diberi oleh Allah akan musyahadah, pandangan hati kita kepada Allah. Dihurai oleh Tuan Guru Haji Abdul Wahab Ustaz Wan Lanai. Beliau berkata, musyahadah ni pandangan hati kita kepada Allah. Di samping itu Allah Ta'ala pandang juga kepada kita sebagai pandang redha. Ni apabila seorang itu sudah musyahadah dengan Allah, maka diberikan ma'rifah oleh Allah kepadanya, iaitu satu mutiara. Barulah Allah memberi ma'rifah khassah. Ta'abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah, itu musyahadah. Terpanggil maqam, kedudukan musyahadah. Beribadahlah engkau melihat Allah, itu panggil musyahadah, pandangan mata hati. Fa illam takun tarahu, jikalau engkau belum mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah melihat engkau, itu dinamakan muraqabah. Terpanggil orang yang muraqabah. Jadi wali abdal ini kesempurnaan tetap di dalam musyahadahkan Allah, tetap di dalam keredaan Allah. Mereka telah lepas dan keluar daripada garis-garis waham dan khayal. Kata setengah ulama, mereka ini sebanyak 40 orang dan 7 orang itu adalah terpilih. Panggil, dan salah seorang dari mereka ini ada seorang ketua. Ada seorang ketua. Kalaulah mati salah seorang dari mereka daripada wali abdal yang 40 tadi, maka kematiannya tak dapat diketahui oleh manusia awam, oleh manusia kebanyakan tiada tahu. Kata ini wali abdal. Dan Tuhan ganti pula dengan yang lain, bilangannya tak jadi kurang, diganti oleh Allah yang lain pula, diangkat sebagai wali abdal. Kita tiada tahu siapa. Kita daripada orang yang kebanyakan orang awam tidak mengetahui. Jadi jangan kita mencelakan orang, jangan kita menghinakan orang. Jangan. Itu kita tiada tahu lagi. Jadi Syekh Makinuddin sebahagian daripada wali abdal yang 7. Jadi insya-Allah kita baca nantilah. Berkata Syekh, kita berhenti di situ deh. Berkata Syekh, Syekh Makinuddin ni tuan-tuan tahu tak? Dia kata, maka aku dapat perkataan 3 kalimah atau 4.
Dia cakap sehari semalam 4 kalimah ya. Dia cakap sehari semalam 3 kalimah saja. Panggil banyak diam. Ni. Itu di antara rukun bagi orang yang sedikit. Ni sembang banyak. Wali nikah lah. Nah itu. Dia cakap 4 atau 3 kalimah. 3 kalimah bukan banyak, sikit. Ni. Sikit saja. Itu. Jadi insya-Allah kita sambung lagi akan datang sekiranya diizinkan masa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh adalah aku pada perjalanan pekerjaan aku menjahit kain. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Kemudian sebagai makluman tuan-tuan sekalian, Madrasah Kutubut Turat Pondok Permatang Sungai Dua Kepala Batah, Permatang Sungai Dua Kampung Tubiak, insya-Allah bulan 1, 7 bulan 1 ni pelajar akan mari. Pelajar yang sudah masuk akan mari. Kemudian masih lagi kita terima bagi pelajar-pelajar baru. Bagi pelajar-pelajar baru pengajian kitab di situ. Pengajian kitab seperti mana pengajian kitab zaman dulu. Kemudian di situ pengajian kitab daripada kitab Jawi, kitab Arab dan juga termasuk daripada ilmu-ilmu alat, ilmu nahwu, saraf dan sebagainya lagi. Di situ terima pelajar daripada umur 13 tahun, bawah pada tu kita tak terima sampai ke atas. Ni. Kemudian kalau tuan-tuan hendak hantar anak dan sebagainya boleh, tetapi kena mesej WhatsApp dengan anak lah. Sebab apa? Kita ada syarat-syarat, syarat-syarat. Itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas lil a'mal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.